Tapi dah sampai dekat airport ke Cairo tu, baru je sampai airport, belum masuk lagi ke dalam Mesir secara official, itu pun saya sudah kena scam. Setelah seminggu saya berada di Yaman, mengunjungi beberapa kamp pelarian, menziarahi hospital dan sebagainya, maka sudah tiba masanya untuk saya tinggalkan Yaman dan pulang ke Malaysia. Pun begitu, disebabkan tidak ada direct flight daripada Yaman ke Malaysia, kerana kalau nak masuk ke Yaman perlu melalui Mesir, dan pintu keluarnya pun sama, daripada Yaman terbang ke Mesir. Yalah, dah selesai misi, alang-alang dah sampai ke Mesir, maka saya mengambil peluang untuk berada di Kahirah selama beberapa hari untuk menziarahi salah satu lagi bumi Anbiya yang penuh dengan sejarah dan ketamadunan. Di lapangan terbang antarabangsa Kahirah, saya dan Ustaz Aidil yang selama beberapa hari bersama dalam misi di Yaman, kami berpisah di situ. Kini dah tiba masa saya seorang diri, tapi tidaklah saya sunyi kerana saya bakal ditemani oleh pelajar-pelajar dan aktivis daripada ABIM Cawangan Mesir, dan destinasi seterusnya ialah ke Madinatul Nasr ataupun Nasr City, sebuah bandar yang berada di pinggir ibu kota Kahirah. Tapi dah sampai dekat airport ke Cairo tu, baru je sampai airport, belum masuk lagi ke dalam Mesir secara official, itu pun saya sudah kena scam. Saya diminta untuk membeli visa sebanyak $25, yang mana pegawai di kawasan tersebut menegaskan wajib beli visa. Kita cuba tanyalah, kata pasport Malaysia ni mesti kena beli visa ke? Tak boleh ke? Ataupun dikecualikan ke tidak? Tapi pegawai tersebut bertegas, kena beli visa, kena beli visa. Jadi saya ke kaunter dan kemudiannya cuba buat cross check. Pada waktu tu tidak ada internet, dan sebenarnya wifi yang free secara public ni agak sedikit bahaya, tapi saya tidak mahu kupas panjang lah dekat situ. Nanti saya ada pengalaman lain yang saya akan kongsikan berkaitan dengan wifi percuma ini yang membawa kepada saya kehilangan duit dalam akaun bank. Tapi pada waktu tu tak sempat nak cek dan internet pun sudah terputus. Jadi keluarkanlah, tak kisahlah, kita pun beli sebab dah bertegas sangat pegawainya minta kami bayar $25. Tapi setelah visa tu ditampal di dalam pasport dan kemudiannya saya ke pintu immigration untuk cop masuk ke dalam Mesir secara rasmi, maka pegawai immigration tu pun macam dia tengok saya, dia tengok pasport saya beberapa kali, dan kemudiannya dia bagi tahu sebenarnya rakyat Malaysia kalau masuk Mesir tak diwajibkan visa. Maksudnya kita ni free visa, tetapi dah kena scam dan $25 melayang, kena pound macam tu sahaja. Jadi itu merupakan petanda-petanda yang tidak baik sebenarnya untuk trip di Mesir pada kali ini. Tapi anggap je lah itu merupakan sebuah kecuaian kerana tidak membuat semakan sebelum trip. Jadi kepada rakyat Malaysia yang nak ke Mesir, anda wajib mempertegaskan bahawa Mesir dengan Malaysia free visa. Jadi kalau suruh beli apa, jangan sekali beli. Kalau boleh tunjukkan apa-apa bukti yang menunjukkan bahawa Malaysia memang free visa, dikecualikan daripada visa masuk ke Mesir, kalau boleh tunjuk. Saya seterusnya disambut oleh saudara Azwan Mas'ud yang merupakan yang dipertua ABIM Mesir pada ketika itu, yang seterusnya membawa saya ke rumah ABIM Mesir yang terletak di Madinatul Nasr. Dan setelah seminggu lebih saya berada di Yaman, maka saya mengambil kesempatan untuk dapat berehat secukupnya. Dan kalau dapat ingat balik,
Kali pertama saya sampai di Mesir sebelum masuk ke Yaman, saya pernah bercerita bahawa saya kesejukan kerana hotel tu heaternya rosak. Tapi di rumah Habib Mesir, alhamdulillah, heaternya berfungsi dengan baik dan pada waktu tu dapat tidur dengan nyaman kerana suhu di Mesir pada waktu itu, pada waktu malamnya mencecah 4 darjah Celsius. Pihak Habib Mesir telah mengaturkan pertemuan antara saya, Habib Mesir yang membawa saya, untuk bertemu dengan Tuan Yang Terutama Zamani Ismail yang merupakan Duta Malaysia di Mesir. Dan ini merupakan satu pertemuan diplomatik yang boleh dikatakan jarang untuk saya dapat adakan pertemuan dengan duta-duta Malaysia di luar negara. Jadi ini satu effort yang saya perlu memberi penghargaan kepada pihak Habib Mesir kerana mengaturkan pertemuan itu. Dalam pertemuan antara saya dengan Tuan Yang Terutama Duta Mesir ke Malaysia, ada beberapa perkongsian maklumat yang kami terima berkenaan dengan keberadaan pelajar Malaysia ataupun proses berkenaan dengan pelancongan yang melibatkan rakyat Malaysia ke bumi Mesir, isu-isu diplomasi dan sebagainya. Jadi ini sedikit sebanyak memberi ruangan baru kepada saya untuk berada dalam pertemuan itu. Sebelum seterusnya saya akan jalan-jalan di seluruh Mesir. Dan kami berkongsi satu negeri sebenarnya antara saya dengan Tuan Yang Terutama Zamani Ismail ini. Dan daripada situ kita dapat input yang amat berharga. Kaherah merupakan sebuah kota yang padat dengan penduduk. Setakat ini kami dimaklumkan jumlah penduduk di seluruh Kaherah seramai lebih daripada 70 juta. Dan boleh dikatakan lebih ramai daripada rakyat Malaysia. Itu Kaherah saja, belum kira lagi negeri-negeri yang lain yang berada di seluruh Republik Arab Mesir ni. Dan no wonder lah kalau kita dapat lihat keadaan trafik di Kaherah ini sesak sepanjang masa. Dan sedikit sebanyak menyebabkan perjalanan kami ke piramid sedikit terganggu dengan trafik jam lah. Setelah menempuh jalan jam di Kaherah ini, maka kami tiba di piramid Giza. Dan kami memilih untuk masuk melalui pintu belakang kerana kami tidak mahu bergasak dengan kehadiran pelancong yang berada di pintu depan. Sebenarnya untuk masuk ke piramid Giza, pintu depan ke pintu belakang ke ada jual tiket. Kalau tengok beratur macam ni, bising-bising ramai-ramai kan, kadang tak boleh percaya sangat kata dua orang tu bergaduh. Beberapa orang tahan kereta dan kemudiannya bercakap itu kaedah mereka nak pau duit pelancong. Maksudnya apabila pelancong datang dan kemudiannya tengok dengan queue yang ramai, jadi mereka menawarkan khidmat yang mereka volunteer untuk nak bergasak, potong queue untuk nak mendapatkan tiket, dan kemudiannya mereka jual tiket tu balik dengan harga yang berlipat kali ganda.